Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Selamat datang kepada yang baru di dalam channel ini. Selamat bergabung, admin ucapkan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada pemimpin UMNO, ataupun lebih terperincinya Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh, yang menyebut ataupun yang menyelar menteri DAP sebagai menteri bodoh. Nah, kita tahu DAP dan UMNO di dalam satu gabungan kerajaan, satu kerjasama yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Kita boleh cakap kerajaan PHBN. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku selepas Akmal membuat kenyataan begitu? Adakah akan ada kesan kepada UMNO, kesan kepada DAP di dalam PH, kesan kepada Anwar Ibrahim sebagai pemimpin kerajaan, dan kesan kepada kerajaan? Nah, saudara-saudara, Anwar Ibrahim akhirnya bersuara. Kenyataan Akmal bukan konteks yang betul bagi kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, gelaran Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming bukan konteks yang betul bagi Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri berkata beliau tidak akan melayan kenyataan Akmal yang menggelar Korming sebagai bodoh dan menjadi punca keadaan ekonomi lemah. Wow. Adakah selepas ini, seperti yang saya kata tadi, adakah akan ada kesan kepada pemimpin DAP? Adakah DAP, bila mereka rasa tak selesa, mereka akan keluar daripada gabungan kerajaan ataupun keluar daripada Pakatan Harapan? Seperti yang kita tahu, DAP adalah parti yang paling banyak kerusi parlimen di dalam kerajaan. Nah, itu menjadi persoalannya. Namun, perkara itu bukan mudah untuk dilakukan. Tetapi menjadi persoalan itu, mungkin ramai yang sudah terfikir, mungkin DAP tidak suka lagi berada di dalam kerajaan kerana bersama-sama dengan UMNO. Nah, begitu juga dengan UMNO. Mungkin UMNO sendiri tak suka di dalam kerajaan kerana bersama-sama dengan DAP. Akhirnya, pemuda DAP dalam kenyataan sebelum ini, selar menteri bodoh, Akmal patut tunjuk teladan baik. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh sepatutnya menunjukkan teladan sebagai pemimpin muda dan tidak menunjukkan perangai tidak matam seperti kata mengata. Ketua Pemuda DAP Dr. Kelvin Yee berkata, Akmal sepatutnya membawa hujah matam atau kritikan membina dalam perbincangan mengenai kontroversi stalking Allah baru-baru ini. Sebagai pemimpin muda, Ketua Pemuda UMNO sepatutnya menunjukkan contoh yang baik dalam politik. Nah, itu adalah berikutan isu stalking tertera kalimah Allah. Dalam pada itu, pemuda DAP juga berkata, beliau sendiri adalah ahli parlimen bandar yang merujuk kenyataan Akmal di Facebook yang menafikan kempen boikot yang diperjuangkannya telah memburukkan ekonomi. Sebaliknya, Akmal berkata kemerosotan ekonomi kerana ada menteri bodoh seperti Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming yang pemimpin DAP. Nah, itulah saya kata tadi persoalannya. Adakah kesan ini akan memberikan impak kepada DAP, Akmal, Anwar sebagai pemimpin kerajaan? Nah, semua ini menjadi persoalannya. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara yang amat dikasihi semua. Selamat datang ke channel ini, dan kepada yang baru, selamat bergabung, admin ucapkan. Satu lagi isu hangat ataupun satu lagi ulasan menarik yang sangat menarik perhatian saya, yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Di kalangan netizen, di kalangan subscriber di dalam channel ini, rakan-rakan keluarga,
Ada bertanya tentang status Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia hari ini, ataupun PMX. Status beliau sebagai Perdana Menteri, pemimpin kerajaan. Adakah akan bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16 nanti? Nah, ini adalah satu persoalan yang sangat-sangat menarik. Kita tahu bahwa sokongan yang diterima Anwar Ibrahim hari ini sangat-sangat kukuh dan tidak akan dapat dijatuhkan. Di samping parti-parti politik daripada Sabah, Sarawak yang mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim sehingga PRU 16. Namun, apa pula akan berlaku pada PRU 16? Adakah Anwar akan tumbang? Adakah Anwar akan digulingkan? Adakah Anwar akan kalah? Ataupun Anwar akan meneruskan perjuangannya sebagai Perdana Menteri ke-11? Nah, saudara-saudara, menurut satu perkongsian daripada Syabuddin, PMX sukar kekalkan kuasa sebab utamanya UMNO dijangka kalah lebih banyak kerusi. Ini pasti satu perkongsian yang mengejutkan UMNO, terutamanya Presiden UMNO sendiri Ahmad Zahid Hamidi. Ketika pulang ke kampung sempena Hari Raya baru-baru ini, dan sempat beraya di 3 negeri, Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Antara pertanyaan yang kerap disuakan kepada saya oleh kawan-kawan dan saudara mara ketika berbual sambil menikmati pelbagai juadah raya ialah, mampukah PMX bertahan lagi selepas PRU 16 akan datang? Soalan susulan berikutnya yang kerap menyusul pula, parti mana lebih berpotensi untuk menang paling banyak kerusi? Meskipun PRU 16 hanya akan diadakan pada 2027, yaitu lebih 3 tahun daripada sekarang. Saya kira maksud di sebalik banyaknya soalan seperti itu ditanyakan adalah kerana ramai yang tidak begitu yakin lagi kerajaan yang ada sekarang mampu terus bertahan berdasarkan prestasi semasa serta banyaknya isu-isu dan serangan pihak lawan yang gagal ditangani dengan berkesan. Perkembangan semasa, terutama daripada keputusan PRN 6 negeri yang lalu, ternampak turut berlaku peralihan sokongan penyokong PH yang mula meninggalkan gabungan tersebut. Secara logiknya, kalau ramai masih yakin kerajaan Madani ini mampu terus bertahan, soalan seperti itu pastinya tidak perlu ditanyakan lagi. Dalam semua soalan tersebut, berdasarkan penilaian saya yang selalu pergi ke tempat ramai orang, pergi ke banyak tempat dan bertemu orang ramai, sambil memerhati sikap kebanyakan rakyat terhadap kerajaan, secara jujur saya dapati tidak mudah, bahkan mungkin amat sukar bagi PMX mempertahankan jawatannya untuk penggal kedua. Meskipun PMX kini menerajui kerajaan dengan sokongan agak selesa 147 ahli parlimen, ditambah lagi 6 MP bersatu yang mengalih sokongan, harus kita sadar bahwa PRU 15 tidak ada di mana-mana parti atau gabungan yang menang dan mampu menubuhkan kerajaan secara bersendirian. Daripada 222 kerusi parlimen yang ada dalam negara, PH menang 82 kerusi, PN 74, BN 30, dan selebihnya dimenangi parti-parti lain termasuk JRS di Sabah dan GPS. Daripada 82 kerusi PH, DAP memiliki 40, PKR 31, Amanah 8, APKO 2, dan satu lagi kerusi atas nama Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman melalui persefahaman PH dengan mudah. Bagi PN pula, daripada 74 kerusi yang dimenangi, 43 kemenangan PAS dan 31 oleh Bersatu. Sementara 30 kerusi yang dimenangi BN, 26 adalah UMNO, MCA 2, MIC dan PBRS masing-masing 1 kerusi. Berjayakah PMX menjadi Perdana Menteri? Selain bukan kerana cukup jumlah yang dimenangi PH secara sendirian berhak. Nah, saudara-saudara, persoalannya pada PRU 16. Kalau ada peralihan sokongan daripada PH kepada PN, adakah penarikan ataupun
magnet yang menarik sokongan PH itu adalah daripada Parti Bersatu. Andai kata kalau Bersatu yang bersama-sama dengan Pakatan Harapan pada PRU16 nanti, mungkinkah itu kita boleh kata menjadikan satu lagi ulasan ataupun persoalan yang menarik. Nah, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.